Bab 1 Pengaturcaraan bagi Sains Komputer Tingkatan 4. Kali ini kita akan lihat kepada subtopik 1.6.3 Perbezaan antara fungsi dan juga prosedur pada suatu subaturcara. Boleh lihat pada buku teks muka surat 154. Okey, sebelum ini secara tidak langsung kita telah menggunakan fungsi dan juga prosedur ni dalam aturcara. Okey, jadi fungsi dan prosedur ni memainkan peranan penting bagi seseorang pengaturcara tu melihat ataupun menyemak aturcara sekiranya, terutama sekali sekiranya ada berlakunya ralat. Okey, jadi fungsi dan prosedur ni secara jelasnya tak ada banyak beza, cuma kita akan lihat nanti apa perbezaan kecil yang ada pada fungsi dan juga prosedur. Okey, ini adalah aspek-aspek perbandingan antara prosedur dan juga fungsi. Okey, dari segi persamaan antara prosedur dan fungsi, kedua-duanya akan mengembalikan kawalan. Maksud dekat sini adalah apabila berlakunya proses dalam setiap bahagian sama ada prosedur ataupun fungsi, hasilnya dia akan mengembalikan kawalan kepada subaturcara yang lain. Dari segi perbezaannya, bagi prosedur dia tidak akan mengembalikan data. Apa saja data yang ada dalam subaturcara prosedur, tiada pengembalian data kepada subaturcara yang lain. Manakala bagi fungsi dia akan mengembalikan data. Maksud di sini apa saja proses dalam fungsi, nilainya akan boleh dikongsikan dengan subaturcara yang lain. Selain itu, perbezaan prosedur dan juga fungsi, prosedur jenis data pulangan dalam sinteks adalah kita akan letak sinteksnya void. Kita akan tuliskan void. Manakala dalam fungsi, jenis data pulangan sinteks sama ada kita akan pulangkan dalam bentuk integer atau bentuk double, bentuk char, string, tata sun ataupun objek Java. Jadi ada pelbagai jenis pulangan data yang boleh kita gunakan apabila kita gunakan subaturcara fungsi. Bagi prosedur, perbezaannya yang lain, badan tidak akan diakhiri dengan pernyataan return. Kenapa tiada return? Sebab kita dah letak void. Nanti kita akan lihat contoh dia. Makna kat sini, bila kita tidak diakhiri dengan pernyataan return, maknanya kita tidak mengembalikan data ke subaturcara yang lain. Bagi fungsi, apabila dia ada pulangan data, pulangan data kepada subaturcara yang lain, maka badan bagi subaturcara fungsi ni akan diakhiri dengan pernyataan return. Perlu tulis return diakhiri pernyataan, diikuti dengan data yang akan dipulangkan. Data yang dipulangkan sama ada yang tadi kita lihat tadi, jenis-jenis data dia. Ini adalah contoh perbandingan sinteks antara prosedur dan juga fungsi. Kalau kita lihat secara rambang, kedua-duanya menulis subaturcara yang lebih kurang sama. Tapi seperti yang dijelaskan tadi, untuk prosedur dia akan menggunakan sinteks void, sebab tiada pemulangan nilai. Manakala fungsi, dia ada integer. Kamu boleh tengok kedua-dua perbandingan ni. Ini menggunakan void, ini ada pemulangan nilai berbentuk integer. Kemudian dalam fungsi, subaturcara fungsi, bila kita ada pemulangan nilai, maka kita perlu letak juga arahan return. Return apa? Return pun boleh ubah jawapan berbentuk integer kepada subaturcara yang lain. Ini adalah dua perbandingan sinteks antara prosedur dan juga fungsi. Bilakah prosedur atau fungsi kita akan menjadi pilihan? Kita akan lihat fungsi, kita pilih fungsi apabila data yang telah diproses perlu disimpan dalam badan pemanggil. Kemudian data yang telah diproses akan digunakan lagi oleh pemanggil. Data tersebut mungkin digunakan oleh subaturcara main.
atau sub atau cara yang lain. Sub atau cara digunakan untuk meminta input. Sub atau cara tidak memaparkan hasil atau menyimpan hasil di mana-mana. Okey, maksud dekat sini, bila kita nak menggunakan fungsi, pastikan data yang kita ada tu kita dapat kongsikan dengan sub atau cara yang lain. Okey, barulah kita boleh katakan kita akan menggunakan sub atau cara bagi fungsi. Okey, manakala kalau kita menggunakan pilihan prosedur, sub atau cara digunakan untuk membuat paparan sahaja seperti mesej kepada pengguna. Hasil proses digunakan dalam sub atau cara sekali saja dan tidak diperlukan lagi. Okey, maksud kat sini dalam sub atau cara prosedur, okey, lebih baik kita akan memaparkan hasil output saja seperti kita memaparkan mesej kepada pengguna seperti yang diterangkan ni. Okey. Dalam prosedur, sekiranya kita tiada pemulangan nilai ataupun pemulangan data atau untuk dikongsikan dengan sub atau cara yang lain, jadi tidak perlu kita nak buatkan dalam bentuk sub atau cara fungsi. Sekadar kita binakan dalam bentuk sub atau cara prosedur. Okey, telah dinyatakan kat sini sub atau cara sekali saja dan tidak diperlukan lagi. Jadi kita hanya dalam sub atau cara prosedur ni, paparannya hanya dalam sub atau cara prosedur saja. Okey, dirumuskan dekat sini penggunaan fungsi dan prosedur ni. Okey, fungsi lebih baik digunakan sekiranya kita ada pemulangan nilai. Okey, kita membuat apa-apa formula ataupun pengiraan di dalam sub atau cara tertentu. Okey, nilai tersebut kita boleh kongsikan dengan sub atau cara yang lain. Bagi prosedur, sekiranya tiada perkongsian nilai ataupun data, jadi kita akan gunakan sub atau cara prosedur saja. Okey, telah dijelaskan kat sini sesuai untuk kita hanya memaparkan mesej ataupun output kepada pengguna. Okey, mari kita lihat contoh 61 yang ada dalam buku teks muka surat 156. Tulis satu atau cara perisian komputer yang menggunakan sub atau cara fungsi yang menggunakan nama, get nama untuk meminta nama pengguna. Nama tersebut tidak akan dipaparkan dalam fungsi. Sebaliknya, nilai itu akan dipulangkan kepada prosedur yang bernama main untuk dipaparkan. Okey, sampel output adalah seperti berikut. Okey, yang output ni adalah yang bawah ni ya. Okey, masukkan nama, okey, Nadia, salam sejahtera, Nadia. Okey, jadi kat sini kita akan membina sebuah atau cara. Yang pertamanya ada sub atau cara fungsi berlabelkan get nama, kemudian kita ada prosedur berlabelkan main. Okey, jadi apa yang perlu kita buat adalah kita bina satu atau cara iaitu bermula dengan public class my class. Okey, curly, open curly dan tutup. Kemudian kita ada public static void main. Okey, string arguments. Okey, ini adalah sub atau cara bagi prosedur main. Okey, sebab kita tengok kat sini ada void main, maka ini adalah berbentuk sub atau cara prosedur. Okey, kemudian apa yang kita buat adalah tadi dia kata untuk meminta nama pengguna. Okey, menggunakan sub atau cara fungsi get nama. So kita bina lagi satu sub atau cara di bawah sub atau cara prosedur main ni. Okey, kita bina satu sub atau cara yang lain iaitu sub atau cara berbentuk fungsi. Okey, menggunakan get nama. Okey, disebabkan dia kata meminta nama pengguna. Okey, jadi kita akan pulangkan jenis data nama tu. Jadi nama tu sesuai kita letakkan jenis data string. Jadi kita akan pulangkan nilai string. Okey, kemudian di dalam badan fungsi get nama ni, okey, kita letakkan system.out.print masukkan nama. Okey, masukkan nama untuk dimemaparkan masukkan nama. Kemudian jadi pengguna akan masukkan nama melalui arahan scanner.nextLine ni.
Okey, scanner ni maknanya dia akan masukkan, kita akan minta input daripada pengguna. Okey, nilai yang dimasukkan itu kemudian kita akan ada syntax return kat sini. Okey, syntax return ni maknanya kita akan returnkan nilai ni yang berbentuk string semula ke dalam public static void main ni. Okey, jadi bila kita pulangkan string x get nama, maknanya kita capai nilai ataupun data daripada get nama ni, fungsi get nama ni. Nilai yang dipulangkan itu akan dipindahkan ke dalam pemboleh ubah x. Perlu diingat apabila kita ingin meminta input daripada pengguna, pastikan kita ada arahan ini untuk memastikan acara boleh menerima input, iaitu arahan static java.util_scanner sama dengan use java.util.scanner. Ini arahan bagi memastikan menunjukkan bahawa acara ini ada menerima input. Selepas nilai yang dipulangkan tadi, contoh nama tadi dipulangkan ke dalam dan dipindahkan ke dalam pemboleh ubah x, maka untuk memaparkan nilai yang ada dalam pemboleh ubah x ni, jadi kita letakkan arahan system.out.println salam sejahtera / tadi siapa nama tadi. So ini arahan dia. Jadi lengkaplah kita punya atau cara berdasarkan contoh yang diberi. Ini penyelesaian dia. Di sini ditunjukkan jadual bagi fungsi pengiraan matematik. Dapat memudahkan seseorang pengatur cara membuat kiraan dalam sebuah atur cara. Kita tengok pada sintaks fungsi yang pertama. Apabila ditulis arahan maths.sqrt double-n. Maksud dekat sini adalah arahan ini akan memulangkan hasil punca kuasa 2 untuk nilai n. Maths sqrt ni maksud dia arahan untuk punca kuasa 2. Double n ni ini adalah jenis data bagi pemboleh ubah n. Jenis data berbentuk double, iaitu nombor perpuluhan. Contohnya kat sini, diberi contoh maths sqrt 100. Berapakah punca kuasa 2 bagi 100? Nanti kita akan lihat contoh macam mana penggunaan sintaks ni. Kemudian kita ada maths.floor double n. Maths.floor ni maksud dia adalah memulangkan nilai integer paling dekat tetapi kurang atau sama dengan nilai n. Sebagai contoh maths.floor 2.7. Maknanya kat sini dia akan memulangkan nilai 2. Bagi maths.floor negatif 2.7, dia akan memulangkan nilai 3. Yang mana yang paling hampir. Kemudian kita ada maths.round double n. Maths.round ni adalah bagi memulangkan nombor n setelah dibulatkan kepada integer terdekat. Maknanya nilai perpuluhannya dibundarkan ke dalam nombor bulat. Sebagai contoh, kita letak arahan maths.round 2.7. Jadi dia akan memulangkan nilai 3, iaitu dia akan bundarkan ke dalam bentuk nombor bulat. Maths.round 2.3 dia akan memulangkan nilai 2. 2.3 untuk dibulatkan, jadi dia akan dapat memulangkan nilai 2. Bagi mathmax melibatkan dua nombor. Ditunjuk kat sini double m dengan double n. Maksud kat sini mathmax ni memulangkan nombor yang lebih besar antara m dan juga n. Sebagai contoh maths.max 100 dan juga 10. Dibandingkan antara kedua-dua nombor ni, yang mana yang lebih besar, maka dia akan pulangkan nilai terbesar. Sebagai contoh yang ni 100 dengan 10 dibandingkan, maka 100 lah nilai yang paling besar, maka dia akan dipulangkan fungsinya, nilai dia. Mathsmin
Okey, ini adalah arahan bagi memulakan nombor yang lebih kecil antara M dan juga N. Maknanya contoh kat sini, okey, perbandingan antara 100 dan juga 10 bila menggunakan arahan MATMIN, dia akan memulakan nilai yang terkecil iaitu 10. Okey, kita lihat kepada contoh 62 ni. Okey, tulis atau cara yang menerima dua integer dan tentukan nombor integer yang lebih besar menggunakan fungsi math.max. Okey, jadi kita akan, dia dah nyata kat sini, kita akan gunakan fungsi math.max mn. Okey, telah ditunjuk dekat bawah ni contoh dia. Nombor pertama kita akan terima nilai 99. Jadi 99 ni kita akan letak, kita andaikan sebagai M, dan nombor yang kedua adalah N. Okey, jadi kita akan pastikan lepas ni kita bina atau cara, pastikan dia akan menghasilkan output 100.0 adalah lebih besar. Okey, kita pastikan output dia adalah seperti yang ditunjukkan ni. Okey, apa yang perlu kita buat adalah, yang pertama kita akan bina public class my class. Okey, disebabkan kita akan menerima input, jadi kita perlukan arahan untuk menerima input. Okey, scanner ni. Okey, kemudian kita binakan satu atau cara, sub atau cara. Okey, kalau diperhatikan kat sini, ini adalah sub atau cara berbentuk fungsi atau prosedur. Jadi ini adalah berbentuk prosedur. Okey, sebab kita tengok sini ada void, tak ada pemulangan data. Okey, sebenarnya kita akan letakkan double norm 1 dan juga norm 2. Okey, sebab apa norm 1 dan norm 2? Sebab kita akan menerima nilai dalam bentuk perpuluhan. Okey, kemudian system.println kita letakkan, okey, memaparkan, masukkan nombor 1. Okey, dia akan paparkan pada skrin. Kemudian kita akan terima input, okey, berbentuk integer. Ni arahan dia, input berbentuk integer. Okey, nilai yang diterima itu dia akan simpan ke dalam pemberi ubah norm 1. Okey, kemudian arahan yang sama untuk kita dapatkan norm 2. Okey, kita pastikan kita keluarkan mesej, masukkan norm 2. Okey, kemudian apabila nilai telah diterima, okey, melalui arahan scanner.nextLine ini, maka nilai ini akan disimpan ke dalam pemberi ubah norm 2. Okey, kemudian di baris yang berikutnya kita akan lihat penggunaan fungsi mathmax tadi. Okey, fungsi mathmax tadi. Okey, diingat tadi yang pertama tadi kita letak norm 1. Okey, norm 1 sebagai nilai yang pertama, kemudian kita ada norm 2. Jadi perbandingan antara kedua-dua ini akan dibandingkan yang manakah mempunyai nilai yang lebih besar. Jadi nilai yang lebih besar itu nanti akan dipaparkan, kemudian dia akan tulis adalah lebih besar, nilai yang mana. Okey, jadi tadi telah ditunjukkan 100.0 adalah lebih besar. Jadi kat sini dia akan tunjukkan 100.0. Okey, itu contoh antara contoh penggunaan Xmax. Okey, jadi kamu boleh gunakan atau cara ini juga cuba menggunakan fungsi matematik yang lain. Okey, contoh mathmin, mathfloor dan sebagainya. Okey, kamu boleh cuba menggunakan arahan yang sama.